اقرأ كتاب الله ترق جنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. Okay, kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Kita sampai ayat yang ke-80. Sebelum kita sambung ayat 81, kita tengok pengajaran ayat 79 dan ayat 80. Ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Pengajarannya yang pertama, Allah memberi amaran keras kepada orang-orang yang mengubah kitab Allah kemudian mendakwa ia adalah daripada Allah. Allah memberi amaran keras kepada orang-orang yang mengubah kitab Allah kemudian mendakwanya ia adalah daripada Allah. Yang kedua, orang-orang Yahudi suka mengubah kitab Allah demi untuk menjaga kedudukan, pangkat dan harta. Yang ketiga, sesiapa yang menuntut ilmu untuk mendapat habuan dunia, maka dia termasuk dalam golongan yang diberi amaran oleh Allah. Dan dia juga menyerupai orang Yahudi. Yang keempat, dunia dan segala isinya adalah terlalu kecil nilainya apabila dibanding dengan akhirat. Mereka yang ke berapa ni? Yang ke-5. Ya? 5. Balasan Allah kepada mereka yang bercakap bohong ke atas Allah merangkumi kata-kata mereka dan juga hasil kerja mereka. Iaitu apa saja hasil daripada kerja
pembohongan mereka kepada Allah adalah haram. Apa saja hasil daripada kerja pembohongan mereka adalah haram. Okey, pengajaran ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Pengajarannya, pertama, orang-orang Yahudi beriman dengan hari akhirat. Dan beriman dengan syurga dan neraka. Tetapi iman mereka tidak memberi apa-apa faedah. Kerana mereka kufur kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, kebiasaan orang Yahudi ialah suka bercakap tentang Allah dan hukum agama apa yang mereka tidak mengetahui. Apa yang mereka tidak mengetahui. Atau apa yang mereka tidak memiliki ilmu. Yang ketiga, sesiapa yang bercakap tentang agama tanpa ilmu, ia adalah menyerupai Yahudi. Dan gurunya adalah syaitan. Okey, setakat tu. Ayat hari ini, kaitan dengan ayat yang lepas ialah Allah nak menafikan dakwaan orang Yahudi bahawa mereka tidak akan masuk neraka kecuali sekejap je. Allah nak menafikan. Ayat ini menafikan dakwaan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala. Bala apa mana? Dia terjemah apa tu? Bahkan. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia panggil apa ni? Bala ni perkataan dipanggil idrab. Idrab ibtali. Idrab ni makna menafikan ayat yang sebelum ni, dan ibtali daripada batal, menafi dan membatalkan apa yang disebut sebelum ini. Apa yang disebut oleh Yahudi sebelum ayat ni? Mereka tidak akan masuk neraka kecuali sekejap, kan? Jadi Allah kata bahkan tidak. Apa yang mereka dakwa itu adalah tidak benar. Bahkan tidak benar. Sebaliknya man. Man siapa? Kasaba. Kasaba apa dia? Sesiapa yang melakukan. Ada ayat yang biasa kita baca dan ada perkataan kasaba. Apa dia?
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Siapa yang melakukan sayyi'ah. Sayyi'ah ni kejahatan daripada perkataan su'. Kita biasa dengar tak perkataan ulama su'? Kan ulama jahat. Jadi sayyi'ah daripada su'. Jadi di sini apa makna dia? Kejahatan ataupun dosa. Dosa apa ni? Dalam tafsir Al-Maraghi dia kata dosa syirik. Wa ahatat, dan ahatat fi'il madhi. Kalau mudhari' wala yuhitu, biasa dengar tak? Wala yuhitu ayat apa? Ayat kursi kan? Betul ke? Cuba baca, ada tak? Okey, cuba terjemah. Oh, semua teror bahasa Arab. Bahasa Melayu tak tahu. Wala yuhitu makna tidak meliputi. Kalau yuhitu fi'il mudhari'. Kalau ahatat fi'il madhi. Dan telah meliputi. Dalam surah awal surah Baqarah, wallahu muhitun. Kan? Wallahu muhitun. Allah meliputi. Okey. Dan telah meliputi dengannya. Dengannya ni siapa ni? Man. Bahkan siapa saja yang melakukan dosa syirik. Satu. Yang kedua, telah meliputi dengan orang itu khati'atuhu, dosanya. Khati'ah dosa. Kalau satu, khati'ah. Kalau banyak, khataya. Kita ada baca apa? Doa apa tu yang ada khataya? Doa iftitah. Cuba baca. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Itu plural. Kalau satu, khati'ah. Jadi orang yang buat dua ni, satu buat dosa, yang kedua khati'ah, dosanya meliputinya. Jadi apa beza sayyi'ah dengan khati'ah? Sayyi'ah dengan khati'ah. Pendapat pertama, sayyi'ah dengan khati'ah sama, iaitu dua-dua dosa. Pendapat kedua, sayyi'ah syirik ataupun dosa besar, khati'ah bawah pada tu ataupun dosa kecil. Okey. Bila ada dua ni, satu dia buat dosa besar, yang kedua dosa tu meliputinya. Apa maksud dia? Apa yang Allah nak bagi tu? Dosa meliputinya, dosa mengelilinginya. Ya? Dia dia dekat sini. Kan? Dosa dekat mana? Ni meliputi dia, mengelilinginya. Makna apa tu? Pagi, petang, siang, malam, depan, belakang, kanan, kiri, sentiasa buat dosa. Adakah orang macam ni? 24 jam. Maka Allah kata apa? Orang macam ni faulaika. Maka mereka itu ashabun nar. Ashab, dia ashab ni daripada perkataan sahabat. Sahabat tu dah jadi bahasa Melayu kan? Okey, apa makna sahabat dalam bahasa Melayu? Kawan rapat yang sentiasa bersama, kan? Jadi kalau ashabun nar apa makna? Iaitu neraka tu kawan baik dia, sentiasa bersama. Jadi neraka tu adalah sahabat baik dia, teman setia anda.
Jadi terjemah tepat apa dia? Penghuni neraka. Okey, dalam Quran bila sebut ashabun nar, adakah dia masuk neraka kekal ataupun masuk neraka akhirnya keluar? Kekal. Bila sebut ashab, mana penghuni neraka yang kekal. Siapa ni masuk neraka dan kekal? Siapa ni? Ada dua ni. Satu buat dosa besar, termasuk syirik. Yang kedua, dosa tu dah jadi darah daging dia, maka dia adalah ahli neraka. Kemudian Allah tegaskan lagi, hum, mereka, fiha, dalamnya, iaitu dalam neraka, khalidun, kekal. Apa makna kekal? Berapa lama? Kalau saya kata hukuman kepada perompak ialah duduk di tengah panas 500 tahun. Boleh bayang tak hukuman tu? Duduk tengah panas 500 tahun. Apa berlaku? Dia mati sebelum 500 tahun. Tapi yang ni bukan 500 tahun. Kalau saya buat satu kat sini, kemudian saya tambah kosong. Berapa tu? Tambah lagi. Tambah lagi. Sampai bila ni? Tanpa had. Itu makna kekal. Unlimited. Dakwah unlimited. Neraka unlimited. Okey. Jelas Jadi apa kaitan ayat 81 dengan ayat 80? Orang Yahudi mendakwa, ayat lain dia kata tak ada siapa yang boleh masuk syurga kecuali mereka. Tapi ayat yang 80, kalau mereka masuk neraka pun sekejap je. Kenapa mereka rasa mereka akan masuk syurga, dan kalau masuk neraka pun sekejap? Kenapa? Apa alasan mereka? Sebab dia Sya'bullah Al-Mukhtar. Mereka rasa mereka ni adalah bangsa yang terpilih. Dan mereka adalah kekasih Allah. Mana boleh kekasih Allah masuk neraka? Mana boleh? Tak mungkin. Pemikiran itu menjadikan dia yakin dia akan masuk syurga. Kalau masuk neraka, okey. Jadi pemikiran Yahudi masuk syurga neraka berdasarkan apa? Betul lah, tapi berdasarkan asasnya apa? Asasnya bangsa. Boleh faham? Jadi kalau Allah nak betulkan, yang masuk neraka bukan, tak ada kaitan langsung dengan bangsa. Yang masuk neraka sebab dosa. Kamu Yahudi ke, Melayu ke, Jepun ke, kalau kamu beriman masuk syurga. Kalau ada dua ni, masuk neraka lah kamu. Boleh faham? Tengok, Allah tak kata bahkan orang Yahudi yang buat dosa dan dosa itu meliputinya, dia ahli neraka. Allah tak kata orang Yahudi. Allah kata apa? Man. Apa makna man? Tak kira siapa. Kalau Yahudi beriman, selamat. Kalau Yahudi buat dosa, tak selamat. Kalau Melayu ada dua ni, hancur. Boleh? Ada tak orang Melayu, orang Melayu lah, yang dia rasa dia tu bangsa yang mulia, dan dia rasa macam dia tu mesti masuk syurga? Ada? Dia rasa keturunan siapa? Orang yang berfikiran macam tu lebih kurang Yahudi. Saya ni keturunan Rasulullah, Sayyid kan? Tak. Yang Allah cela dalam Al-Quran, satu surah Allah cela dia. Siapa tu? Apa hubungannya dengan Nabi? Pak saudara. Yang ni dakwa dengan ada keturunan Nabi ni pakcik ke 1000 kali pakcik? Kalau pakcik paling dekat pun Allah turun satu surah mencela dia. Sebab tak beriman. Jadi jangan berbangga dengan bangsa. Itu penyakit Yahudi dah berjangkit pada Melayu kan? Orang Melayu suka berbangga dengan bangsa.
takkan Melayu hilang di dunia. Betul kan pepatah tu? Okey, kemudian bila Allah sebut tentang ahli neraka, Quran tu kitab tarbiyah. Dia akan sebut terus sifat ahli syurga. Supaya apa? Supaya kita jangan terlalu takut dan jangan terlalu mengharap. Kan? Okey. Kemudian wallazina, dan orang-orang yang amanu. Orang-orang yang mereka beriman. Beriman saja tak cukup, mesti ada yang kedua, wa amilu, dan mereka beramal salih. Okey, kenapa lepas beriman biasanya Allah sebut beramal soleh? Kan? Kenapa? Ya. Dia apa makna iman? Iman ada mesti ada tiga kan? Satu, yakin dalam hati. Yang kedua, nutqu bil lisan. Yang ketiga, perbuatan kan? Jadi kalau sebut iman sebenarnya ada merangkumi amal soleh. Kalau tak ada amal soleh, dia tak panggil beriman. Kan? Kalau iman dah merangkumi amal soleh, kenapa Allah sebut lagi beramal soleh? Faham soalan? Jawab. Walaupun iman tu dah merangkumi amal soleh, tapi Allah nak menafikan ada setengah orang, dia mengaku beriman, tapi tak ada amal soleh. Ada orang mengaku beriman, tapi tak beramal soleh. Satu. Yang kedua, ada orang beramal soleh, tapi tak beriman. Dan yang ketiga, ada orang yang beriman dan beramal soleh. Ada tiga jenis. Salah satu saja yang betul. Kan? Yang beriman dan amal soleh, orang beriman dah. Yang beriman tapi tak beramal soleh siapa? Yahudi. Yahudi mengaku tak ada beriman. Lagi? Selain pada Yahudi. Selain pada Nasara. Itu cara kita berfikir. Kalau jahat, semua Yahudi Nasara je. Saya nak tanya, ada tak orang Melayu mengaku beriman, percaya pada Allah, percaya pada akhirat, tapi tak solat? Ada tak? Sama lah tu. Itu Yahudi ke Nasara? Melayu. Ramai. Dia hafal lagi rukun iman, tapi tak solat. Okey, yang ketiga, dia beramal soleh, tapi tak beriman. Siapa? Munafik. Kan? Orang munafik solat tak? Sedekah tak? Puasa tak? Tapi hati dia tak beriman. Sebab tu Allah tegaskan, yang betul-betul selamat ni, satu beriman dalam hati dan ada buktinya, iaitu amal soleh. Kemudian amal pula bukan sebarang amal, tapi amal tu mesti soleh. Macam mana kita nak tahu amal tu soleh? Ikhlas dan ikut ittiba'. Satu, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, ittiba'u sunnah. Kalau ikhlas saja tak ikut sunnah, dia tak soleh. Ataupun ikut sunnah tapi tak ikhlas, pun tak soleh. Okey. Kalau lelaki kan, ini bukan musim PKP lah. Kalau lelaki, dia solat, tapi solat di rumah. Sedangkan dia sihat, dia boleh pergi ke masjid. Jadi solat di rumah tu, soleh ke tak? Soleh ke tak? Tak. Apa dalil tak soleh? Tak ikut Nabi. Nabi tak pernah solat di rumah. Solat fardu, Nabi solat di masjid. Yang kedua, Nabi nak bakar orang yang bukan tak solat, orang yang solat di rumah. Kalau Nabi nak bakar, adakah itu amal soleh? Bukanlah. Kalau soleh, kenapa Nabi nak bakar? Boleh faham? Okey. Jadi semoga Allah beri kekuatan pada kita lepas PKP ni, semua pergi ke solat berjemaah di masjid. Okey. Kemudian Allah kata, siapa yang ada dua ni, iman dan amal soleh, ulaika, mereka itulah ashabul jannah, penghuni
penghuni syurga. Bila sebut ashab mana? Kekal. Hum fiha, mereka dalamnya kekal. Jadi biasa kenapa bila Allah sebut syurga, di hujung tu Allah sebut kekal? Kenapa? Apa faedah perkataan kekal tu? Gembira. Tapi syurga dah gembira kan? Sebab manusia bila duduk dalam satu nikmat, satu lagi dia nak apa? Kan? Sebab itulah apa sebab antara sebab Adam tidak duduk lama di syurga. Dia tipu oleh syaitan. Apa poin yang digunakan oleh syaitan untuk menipu Adam? Sebab apa syaitan ambil poin itu? Sebab syaitan tahu manusia bila duduk dalam nikmat, dia nak satu lagi nikmat, iaitu kekal. Okey. Kita nak tak muda selama-lamanya? Nak tak? Nak tak sihat selama-lama? Nak, betul? Tapi selama ni yang kita bekerja selama ni untuk yang muda selama-lama, sihat selama-lama, ataupun yang muda sementara, sihat sementara. Yang kita banyak habis masa, umur tu. Untuk yang mana satu? Cerdik ke tak? Ya. Okey, kurang tu berapa peratus? Sebab itulah bagaimana Quran mendidik para sahabat kan. Quran bila masuk dalam hati sahabat, kalau ada peluang mati, syahid dan masuk syurga, dia nak mati sekarang ke ataupun tunggu lepas SPM? Itu Quran bila masuk dalam hati, dia tak nampak di dunia. Ada peluang je, aku nak mati sekarang. Ada tak budak-budak remaja yang berebut nak mati syahid di zaman Nabi? Ada. Yang tempang, orang tua tempang kan? Macam-macam. Bila sebut je janji syurga, terus berlomba. Sebab apa? Dia tahu duduk dunia, hebat macam mana pun akan mati. Kan? Dunia besar macam mana dia akan tinggalkan. Kenapa aku tak nak pergi tempat yang kekal abadi? Okey? Jadi, kita di 10 akhir Ramadan ni ada peluang untuk dapat syurga. Iaitu dengan berlomba untuk dapat malam Al-Qadar. Start malam ni kan? Malam 10 akhir bermula malam ni. Malam besok bermula malam ganjil. Tadi hujan kan? Tetap malam ni lah tu Qadar. Okey. Di sini pun sama. Allah kata orang yang beriman dan beramal soleh. Yang atas orang yang berdosa. Allah tak sebut bangsa, Allah tak sebut bila, Allah tak sebut nama. Makna apa? Syurga terbuka untuk sesiapa saja, apa bangsa. Neraka pun tak mengira bangsa. Ada dua sebab ni, masuk neraka. Sebab tu orang beriman, dia mungkin tak ada dua ni. Satu dosa, yang kedua meliputi. Dosa tu meliputi. Ada tak pada orang beriman? Nombor satu ada tak? Tak apalah, sayyi'ah ni kita kata dosa lah. Dosa, bukan syirik. Yang ni meliputi. Orang beriman ada tak nombor satu? Ada. Nombor dua ada tak? Tak ada. Kalau ada dua-dua, memang ahli neraka kekal. Jadi nak dua-dua ke, nak satu je? Jawapan bijak. Ada tak dalil daripada Quran yang Allah bagi tu sifat orang beriman bukan tak buat dosa? Bahkan ada orang beriman buat dosa besar, tapi dia dosa tu tak meliputinya. Bila dia buat, dia sedar, terus bertobat dan dia tak akan ulang. Itu orang beriman. Contoh apa ni? Surah Ali Imran ayat 135. Allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah
zakarullah. Kemudian fastaghfaru li zunubihim. Kan? Kemudian wa may yaghfiru dzunub illallah. Last sekali walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tengok Allah sifat orang beriman. Orang beriman bukan tak buat dosa, bahkan buat dosa besar lagi. Cuba terjemah. Allazina, orang-orang yang iza, apabila fa'alu, mereka melakukan fahisyah. Ada fahisyah ni dosa besar ni. Wala taqrabuz zina. Apa tu? Innahu kana fahisyah. Jadi orang ini Allah sebut sifat orang bertakwa, ahli syurga. Apa dia? Dia bila dia buat dosa besar, au zalamu anfusahum, ataupun ini dosa kecil. Apa orang beriman buat tu bila buat dosa besar ataupun dosa kecil? Zakarullah, mereka terus ingat Allah. Lepas ingat Allah, fastaghfaru, mereka bertaubat terhadap dosa mereka. Kenapa mereka terus bertaubat? Sebab wa ma yaghfiru dzunub, mereka cukup yakin tidak ada yang boleh mengampunkan dosa kecuali Allah. Jadi mereka segera bertaubat pada Allah. Dan last kali Allah kata walam yusirru, mereka tidak mereka tidak yusiru pada kekal. Mereka tidak kekal atas apa dosa yang mereka lakukan. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka subhanallah. Tengok rahmat Allah tu. Rahmat Allah duduk dalam perkataan yusiru. Beza tak? Mereka tidak kekal dengan mereka tidak ulang dosa. Beza macam mana? Kalau Allah kata di sini walam yarji'u, mereka bertobat kemudian mereka tak ulang dosa, teruk tak kita? Tahu tak beza ni? Oh, tak nampak? Siapa nampak? Adam mesti nampak sebab Adam paling depan sekali. Ni beza ni. Ini tadabbur ni. Allah kata orang beriman ada kemungkinan tak buat dosa besar. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan tak orang beriman kekal dalam dosa? Tak ada. Ada kemungkinan orang beriman ulang dosa? Ada. Subhanallah. Kalau Allah kata orang beriman buat dosa kemudian tak ulang, teruk kita. Kita selalu tak ulang dosa. Yang tak boleh kekal dalam dosa. Tapi kalau ulang, dimaafkan. Boleh faham? Oh, perkataan ni rahmat Allah ni. Kalau Allah kata walam yarji'u, habislah kita. Sebab kita biasa ulang dosa sama tak? Ulang dengan kekal berbeza. Contohlah kita mengumpat kan. Kita kekal tak dalam dosa mengumpat? Kekal tak? Kekal tak? Oh, tak kekal? Okey, last kali kita mengumpat bila? Last kali. Puasa. Oh, kenapa puasa? Sebab belum 10 akhir Ramadan. Start malam ni lepas maghrib dia bertaubat lah tu. Dia kalau asal kita buat dosa mengumpat, kemudian lepas maghrib kita buat lagi, ulang ke kekal? Ulang ke kekal? Kekal. Sebab asal dengan maghrib tempoh lama ke sekejap? Sekejap itu dia panggil kekal. Dia buat dosa mengumpat lepas asar. Lepas tu hari ni tak buat langsung dah. Besok tak buat. Lepas raya hari 1 Syawal dia, itu dia ulang, dimaafkan. Itu dikira dosa baru. Tapi kalau pagi mengumpat, lepas zuhur mengumpat, petang mengumpat, itu dia kekal dalam dosa, bukan orang beriman. Boleh faham tak?
Sebab itulah kalau kita membazirkan, kalau perangai kita membazir, biasa ulang ke kekal? Kekal dalam dosa. Itu bukan ciri orang beriman. Okey, kalau kita buat dosa kecil, macam mana? Okey tak? Ada satu ayat, Allah kata apa? Orang beriman dia sentiasa mengelak untuk buat dosa besar. Kecuali dosa kecil, maka Allah ampunkan dosa dia. Sentiasa dia usaha nak elak dosa besar. Tapi dosa kecil dia tak boleh elak. Allah ampunkan dosa dia. Cuba buka surah An-Najmu. Ayat 32. Surah An-Najmu ayat 32. Allazina yajtanibuna kabaira ismi wal fawahish illa al-lamam. Kemudian inna rabbaka wasi'un al-maghfirah. Okey, setakat tu je. Tengok rahmat Allah di mana-mana. Dalam setiap ayat Al-Quran ada rahmat Allah. Walaupun ayat tu cerita pasal azab neraka. Okey, cuba terjemah. Allazina, orang-orang yang yajtanibu, menjauhi. Ini fi'il mudhari', makna sentiasa. Orang yang sentiasa menjauhi kaba'irul ismi, dosa besar, wal fawahish, fahisyah, dosa besar juga, berzina, derhaka pada orang pak. Dia sentiasa mengelakkan, illa kecuali al-lamam. Apa makna lamam? Dosa kecil. Dosa kecil ni dia tak boleh elak, selalu berlaku kan. Maka Allah kata apa? Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau wasi'ul maghfirah. Maha, apa maksud dia? Allah kata Tuhan tu maha luas keampunannya. Makna apa tu? Dosa apa ni ya Allah ampunkan? Dosa kecil. Tapi syaratnya apa? Allah ampunkan dosa kecil, syaratnya apa? Dia berusaha menjauhi dosa besar. Berzina, derhaka pada mak bapak, rasuah, minum arak, semua dia elakkan. Tapi dosa kecil ni tak boleh elakkan. Allah bagi berita gembira, sesungguhnya Allah maha. Okey. Tapi jangan pula lepas tak ada buat ayat ni, dosa kecil tak apa. Buka surah An-Najm ayat 32. Dia ada satu hadis kan Nabi kata as-salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jum'ah ilal jum'ah, salat Jumaat ke Jumaat yang akan datang. Yang ketiga Ramadan ila Ramadan. Semua itu mukaffirat, penghapus dosa. Bila tu? Bila dia menjauhkan dosa besar. Jadi Ramadan kita terlepas dengan Ramadan ni setahun kan? Penghapus dosa kecil. Bila? Bila kita sentiasa mengelakkan dosa besar. Okey. Habis wa iza, dan ingatlah. Ingatlah ketika mana akhazna, kami mengambil misak. Apa makna misak? Perjanjian. Bani Israel dengan siapa Bani Israel? Apa makna Bani? Bani ni jamak kepada Ibnu. Kalau surah Ibnu, kalau ramai Banina. Jadi perjanjian dengan anak-anak Israel siapa? Nabi Yaqub. Israel ni nama Nabi Yaqub.
Ingatlah ketika mana kami mengambil perjanjian dengan anak keturunan Nabi Yaqub AS, iaitu Yahudi lah. Kenapa Allah tak sebut Yahudi, sebut Bani Israel? Tadaburnya apa? Allah bukan nak kata anak Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub semua okey tak? Semua okey kan? Okey. Yang 10 orang jahat tu akhirnya bertobat. Okey. Jadi yang Allah nak tegur ni anak Nabi Yaqub ke keturunan dia? Kenapa dikaitkan nama Nabi Yaqub? Sebut je lah Yahudi. Sebenarnya dalam ayat ni Allah nak ingatkan kepada kepada Yahudi yang sentiasa kufur kepada Allah. Kenapa kamu kufur sedangkan atuk kamu adalah orang-orang yang mulia? Keturunan kamu keturunan baik. Kenapa kamu jadi macam ni? Jadi dengan menyebut nama Israel itu sebagai peringatan pada mereka. Macam anak ustaz jahat kan, kita kata apa? Wahai anak ustaz. Supaya dia sedar, aku anak ustaz rupanya. Okey, apa perjanjian tu? Pertama, la ta'budu. Jangan kamu sembah illallah, kecuali tengok ayat ni. Jangan kamu sembah kecuali Allah. Orang Yahudi ni sembah Allah ke sembah berhala? Yahudi sembah Allah ke sembah berhala? Allah. Allah kan? Jadi kenapa Allah sebut lagi ni? Tengok ayat. Jangan kamu sembah melainkan hanya Allah saja. Yahudi sembah Allah tapi di samping Allah ada yang lain. Trinity kan? Jadi Allah nak tegaskan. Sembah Allah satu je. Jangan ada dua, jangan ada tiga. Satu. Perjanjian. Yang kedua. Wabil walidaini, dan dengan kedua ibu bapa. Ihsana, hendaklah berbuat baik. Buat baik ni ada buat baik lawan apa? Buat jahat lah. Okey, buat jahat ni ada dua bentuk. Buat jahat pada mak apa ada dua bentuk. Pertama, dia betul-betul buat jahat. Dia maki mak apa dia tinggal tepi jalan dan hantar rumah kebajikan. Itu buat jahat yang pertama. Buat jahat kedua ialah dia bukan buat jahat tapi dia tak buat baik. Itu pun buat jahat. Boleh faham? Boleh faham kan? Kadang-kadang dia rasa saya tak maki mak saya cakap lembut. Tapi dia tak pernah buat baik pada mak bapak dia. Itu pun buat jahat. Mak bapak sakit pun dia tak hantar ke hospital. Tapi cakap lembut je. Mak sakit. Dah pergi hospital? Belum. Pergilah. Okey. Kenapa? Lepas sembah Allah je, Allah kata, perintah kedua apa dia? Lepas sembah Allah, buat baik pada? Kenapa yang kedua selepas sembah Allah, buat baik pada mak bapak? Sebab Allah pencipta kita. Ini pencipta. Mak bapak pula penyebab. Kalau tak ada mak bapak, tak ada kita. Sebab itulah orang derhaka pada mak bapak. Ada satu hadis, 3 golongan manusia yang haram masuk syurga. Salah satu ialah yang derhaka pada mak bapak. Dan Allah sebutkan contoh buat baik pada mak bapak. Jangan wala taqul lahuma uff. Jangan kata uff. Dalam bahasa Arab, dalam Quran, wala taqul lahuma uff. Uff. Apa makna uff? Bila kita kata uff, sebenarnya kita dah buat jahat pada mak bapak. Apa maksud uff? Saya tak kata uff, saya kata Okey tak?
Tengok tadabbur Al-Quran. Sebenarnya Allah bukan nak larang, jangan cakap off. Yang Allah nak larang apa dia? Apa saja perkataan, perbuatan yang menyebabkan mak bapak sakit hati. Contoh seperti off. Kadang-kadang tak punya apa-apa pun, mak panggil. Diam je. Nak, diam je. 3 kali. Sebenarnya itu pun dah macam lebih pada off. Sebab menyakitkan hati mak bapak. Kenapa tak jawab? Saya kalau jawab keluar off, berdosa besar. Boleh faham? Kita seminggu ataupun sebulan tak bertanya khabar mak bapak kita. Mak bapak kita kecil hati, termasuklah off. Kadang-kadang mak bapak kita panggilkan, kita tutup pintu dengan kuat, menyakitkan hati, termasuk. Okey? Kalau mak bapak kita kafir, katalah mak bapak orang tu non-Muslim. Wajib tak buat baik juga ataupun wajib tak? Ada dalil? Ingat yang ayat semalam, yang suka bercakap tanpa ilmu ni siapa? Ada dalil tak? Ayat ni? Mana dalilnya? Betul. Ini umum. Mak bapak umum. Allah tak kata mak bapak yang Muslim. Tapi yang lebih jelas lagi ketika surah Luqman. Kan? Wa in jahadaka ala an tusyrika bihima fala tuti'huma. Bila mak bapak yang bukan Islam paksa kamu supaya syirik, Allah kata apa? Jangan taat. Tetapi lepas tu Allah kata apa? Wasahibhuma ma'rufa. Jangan taat bila dia suruh benda yang salah. Tapi wajib kamu bergaul dengan keduanya secara ma'ruf. Bila dia suruh kita buat maksiat kan, kita kata mak ni kenapalah? Kan saya dah masuk Islam, mak tak faham ke? Itu menyakitkan hati walaupun dia kafir. Bagaimana Ibrahim cakap dengan bapa dia yang kafir dan bapa dia halau dia, ugut untuk rejam Ibrahim. Macam mana bahasa Ibrahim? Ya abati. Kan? Lepas tu dia kata apa? Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan minta ampun kepada Allah untuk kamu. Kepada siapa? Bapa yang kafir dan bapa yang halau dia keluar. Bahasa Nabi Ibrahim tak lembut. Okey. Yang ketiga, wajib buat baik kepada siapa? Wazil qurba dan yang kaum kerabat. Tengok susunan. Lepas mak bapak, wajib buat baik siapa? Bukan sahabat baik. Bukan kawan masa universiti. Tak. Kaum kerabat kita. Siapa? Pakcik kita, sepupu, dua pupu. Kenapa? Kenapa kaum kerabat selepas mak bapak? Termasuk. Kenapa? Adik ipar nanti dulu. Ni yang kaum kerabat ni ada hubungan kerabat ni. Adik ipar baru je ada hubungan. Tak, soalan dia kenapa kaum kerabat tu? Sebab kita bila ada masalah yang awal-awal akan bantu kita siapa dia? Kaum kerabat kita. Sebab sepupu kan. Kita rasa ni sepupu aku, takkan aku tak nak tolong. Berbeza dengan sahabat. Okey, kemudian yang keempat, wal yatama dan anak-anak yatim. Wajib buat baik dengan anak yatim. Anak yatim ni tak mestinya saudara kita umum. Siapa anak yatim? Definisi anak yatim. Tak ada ayah. Definisi yang tepat. Tak ada ayah tak tepat. Belum balik lagi? Tak ada ayah tak tepat. Yang kematian ayah. Kadang-kadang tak ada ayah ada, cuma hilang je.
Itu bukan anak yatim. Mati ayah kan. Dia lepas kahwin, dapat anak, bapa hilang 20 tahun. Kan? Itu bukan anak yatim sebab bapa tak mati. Okey. Kalau mati mak. Mati mak saja. Anak yatim tak? Mati mak saja. Bapa ada? Apa dia? Bukan anak yatim. Bukan anak yatim. Anak yatim ialah yang mati bapa dan belum balik. Kalau mati mak saja, bapa ada, bukan anak yatim. Okey, kalau mati bapa dan mak, yatim piatu. Itu Melayu tu. Dalam Quran tak akan jumpa fazalika yad'ul yatim wal piatu. Tak ada. Tak ada. Ini ada wal yatama wal piatu. Tak ada. Tak ada. Dan yatim ni yang mati bapa aja. Kalau mati dua-dua pun dikira yatim lah. Tak ada piatu. Okey. Kemudian wal miskin dan orang miskin. Okey, antara dua ni yatim dengan miskin. Allah sebut yang mana dulu? Dan antara dua ni yang mana yang betul-betul berhajat pada duit, kewangan? Miskin. Tapi kenapa Allah sebut anak yatim dulu? Kenapa Allah dahulukan anak yatim? Sedangkan anak yatim ni mungkin dia orang kaya, kan? Bapa dia ada syarikat kapal terbang. Mati jatuh kapal terbang, tapi dia umur 5 tahun. Dan dia bukan ada masalah kewangan sebab bapa dia kaya, kan? Tapi kenapa Allah dahulukan anak yatim daripada orang miskin? Apa dia? Tak, kaum kerabat kat sini. Ini anak yatim umum. Ya? Perlindungan. Dia orang miskin perlukan apa? Orang miskin perlukan duit. Anak yatim perlukan apa? Di antara kasih sayang dengan duit, yang mana paling penting dalam hidup manusia? Subhanallah. Kasih sayang. Berapa ramai yang anak yatim, harta banyak tapi tak ada kasih sayang. Kadang-kadang harta bapa dia tu, pakcik dia yang pegang, kan? Kamu makan ikan kering je. Sebab tidak ada kasih sayang. Tapi berapa ramai orang miskin, tak ada harta tapi ada kasih sayang mak bapak. Okey. Sebab tu Nabi kata orang yang menjaga anak yatim, pendidikan, makan minum, kelebihannya apa? Ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku dengan penjaga anak yatim, penjaga anak yatim. Nabi tak kata sahabat. Siapa saja yang menjaga anak yatim, bagi makan, bagi pendidikan, daripada kecil, dia akan bukan setakat masuk syurga, tapi duduk bersama Nabi. Hebat tak? Oh, hebat. Macam ni, dekat ni. Bukan jirah lah. Dekat sangat lah. Dan sebab itulah Allah mencela orang yang tak peduli pada anak yatim, kan? Allah kata apa? Siapa tak peduli pada anak yatim ni? Allah kata yukazibu biddin, pendusta. Walaupun dia solat. Kenapa Allah kata pendusta? Bila ada anak yatim yang perlukan kasih sayang dan kita tahu kita tak peduli, apa makna tu? Hati kita keras, solat pun tak ada faedah. Solat ni sepatut menjadikan orang tu lagi kasih sayang, khususnya kepada anak yatim. Okey, wal miskin dan orang miskin. Ni, kalau kaum kerabat kita, dia juga anak yatim, dia juga orang miskin, lagi besar kelebihan. 3 sekaligus. Kemudian, siapa lagi? Mak bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin 4. Yang kelima apa dia? Waqulu, dan katalah linnas, kepada manusia, husna, perkataan yang baik. Ini umum. Bila sebut an-nas, masuk tak orang kafir? Masuk. Jadi akhlak orang beriman, cakap dengan orang kafir pun mesti husna. Tak boleh nak maki.
Kalau orang kafir kita pun maki, kita belum orang beriman. Sebab tu Allah suruh Musa bercakap dengan Fir'aun. Dengan bahasa apa? Faqula lahu qawlan layyina. Lepas tu wa aqimus solah, dan dirikan solat. Okey. Perjanjian Allah dengan Bani Israel, pertama sembah Allah kan. Kemudian buat baik pada mu'apak, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin kan. Dan pergaulah dengan semua orang termasuk non-Muslim, baik. Lepas tu Allah sebut solat. Solat yang keberapa ni? 6. 6 kan? Kenapa solat ni yang ke-6? Lepas tu ikut susunan solat yang ke? Lepas sembah Allah, sebutlah solat kan? Lepas tu buat baik pada mak bapak. Kenapa solat yang ke-6? Perasan tak? Saya nak tanya, solat dengan buat baik dengan anak yatim, mana lebih penting? Kenapa sebut buat baik anak yatim dulu? Apa dah, kuat sikit? Tak jelas. Tak, soalan dia, kenapa antara solat dengan buat baik pada anak yatim, Allah sebut buat baik pada anak yatim dahulu, solat kemudian. Seolah solat tu kurang penting. Sebab Nabi pun anak yatim piatu. Nabi pun anak yatim. Tak, okeylah, saya pilih yang lain lah. Buat baik pada orang miskin. Sebenarnya Allah nak bagi tahu. Itu jawapan orang yang tidak ada jawapan. Subhanallah. Sebenarnya Allah nak bagi tahu. Sebenarnya solat ni berapa minit je satu hari? Sekejap je. Solat ni matlamat ke ataupun wasilah, cara? Wasilah. Tujuan solat apa dia? Matlamat daripada solat. Matlamat daripada solat sebenarnya nak lahirkan akhlak ni. Akhlak dengan mak bapak, akhlak dengan kaum kerabat, akhlak dengan anak yatim. Jadi Allah beritahu matlamat solat ni. Kalau kamu ada ni, betul lah solat kamu. Kalau kamu jenis cengeng dengan yatim, ada masalah kat solat. Sebab tu Allah sebut solat ni kemudian. Yang ni semua Allah sebut, inilah tujuan kamu solat. Kalau baik di sini, betul lah solat. Kalau tak baik kat sini, solat, fawailun. Kan Allah sebut dalam surah Al-Ma'un kan? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fazalika wala yahuddu ala. Lepas tu fawailul lil musallin. Salat celaka sebab apa? Dia menghardik anak yatim. Tak peduli pada orang miskin. Ramai tak orang solat tapi tak peduli pada anak yatim? Ramai tak? Mana solat tu ada masalah. Ramai tak solat tapi tak buat baik pada orang apa? Ramai. Solat ada masalah. Sebab itulah yang kisah wanita kan. Solat malam dah okey. Sedekah pun okey. Puasa sunat pun okey. Tapi ada masalahnya apa? Ni. Waqulu linnasi husna, tak ada. Maka Nabi kata ahli neraka. Boleh? Kemudian dirikan salat wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Okey. Dia bila sebut solat ada zakat. Apa yang Allah nak beritahu? Islam tu adalah agama satu, hablum minallah. Hubungan dengan Allah melalui solat. Dan bila solat kamu betul, hubungan dengan Allah betul, kesannya ada kat sini. Kamu akan peduli dengan orang. Salah satunya keluar zakat. Ya. Kalau kamu solat tapi kedekut, hubungan dengan Allah ada masalah. Ataupun kamu jadi pemurah tapi tak solat, pun bermasalah. Ada ramai tak orang kafir yang suka bantu orang. Sampai terkenal satu dunia kan. Tapi dia syirik pada Allah, tak ada faedah.
Sebab tu Allah sebut dua. Mesti beriman, mesti solat dulu. Dan tanda solat betul, tengok hubungan dengan manusia. Okey, kemudian setelah berjanjian dengan Bani Israel, kemudian tawallaitum, kamu berpaling. Berpaling daripada apa? Daripada perjanjian. Allah nak begitu perangai Bani Israel yang apa dia ciri utama Bani Israel? Suka langgar perjanjian. Jadi kalau orang Melayu suka langgar perjanjian, siapa sifunya? Bukan M. Nasir ya, tapi Yahudi. Kemudian adakah semua berpaling? Tak, illa qalila, kecuali sedikit sahaja yang menepati janji. Mana Allah bagi hukuman yang tepatlah, bukan semua. Kecuali sedikit minkum dari kalangan kamu, seperti Abdullah bin Salam. Wa antum mu'ridun, dan kamu apa pula mana mu'ridun? Dia terjemah apa tu? Tawallaitum dah berpaling. Mu'ridun, adakah benda yang sama? Dia tengok bahasa Arab. Tawallaitum ni berpaling, tapi ada niat lagi nak balik semula. Tapi Allah nak beritahu Bani Israel ni, bila dia berpaling tak ada niat langsung nak balik. Ada perkataan lagi, wa antum mu'ridun. Makna dia berpaling terus tinggal kebaikan. Okey. Ini perjanjian Allah dengan Bani Israel. Dan sebenarnya ini juga perjanjian Allah dengan kita semua. Okey. Kita pernah dengar tak nak kisah Alqamah? Kisah Alqamah dengan apa ni? Mak bapak dia kan? Apa yang kita dengar tentang Alqamah? Bila dia nak meninggal, dia tak boleh mengucapkan. Kemudian bila dicari apa puncanya, ialah sebab dia derhaka pada mak bapak. Biasa dengar kan? Cerita tu tak betul. Cerita tak sah. Dia tak mungkin seorang sahabat Nabi derhaka pada mak bapak, tak mungkin. Memang. Satu lagi cerita tak betul, Sa'labah. Kan? Pun tak betul juga. Okey, ada soalan daripada Zoom? Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam Ustaz ada sebut bahawa membaca Al-Muqid tiap malam tu adalah hadis dhaif. Mereka tidak akan masuk neraka kecuali adakah khilaf untuk hadis dhaif itu, ataupun ada ulama lain yang mengatakan sahih ke, ataupun macam mana, memang betul-betul dhaif ke atau macam mana? Tak, dia ulama hadis mengatakan itu adalah dhaif. Yang mengatakan sahih saya tak jumpa. Kita biasa dengar daripada dulu kan, Nabi baca surah Sajadah dan surah Al-Mulk sebelum tidur kan. Tapi kita tak tahu sahih ke tak, dan kita pun tak pernah cek pun. Betul tak? Jadi bila saya dengar ceramah daripada Syekh Mustafa Adwi, seorang ulama hadis di Mesir, dia kata itu adalah dhaif. Setelah dia buat kajian dan dia juga pakar, kita terima je lah. Yang kita dapat maklumat lama tu pun kita tak pasti sahih. Jadi sehinggalah kita dapat pendapat daripada ulama yang betul-betul pakar mengatakan hadis tu sahih. Okey, kita terima. Tapi sehingga sekarang saya tak jumpa. Tapi boleh tak, walaupun tak, boleh tak kita nak baca surah Al-Mulk? Boleh je. Cuma jangan yakin itu adalah kata-kata Nabi. Kan? Dan sebaik-baik lagi ialah jangan baca surah Al-Mulk saja. Tukar-tukarlah. Malam ni surah Baqarah, malam besok surah Ali Imran. Sampai habis surah An-Nas. Pusing balik. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama.
Assalamualaikum Ustaz. Nak minta pencerahan solat malam yang ikut Nabi Muhammad SAW selain solat sunat tahajud, apa solat lain? Dia sebenarnya kalau ikut hadis Nabi, hadis daripada Aisyah, Nabi tidak pernah solat malam lebih daripada 11 rakaat. Sama ada bulan Ramadan ataupun bulan lain. Jadi itu hadis menunjukkan Nabi hanya solat satu jenis saja. Apa saja solat malam, ulama mengatakan boleh dinamakan solatul lail, solat malam, ataupun qiyamul lail, ataupun solat tahajud. Ataupun kalau bulan Ramadan, solat tarawih. Dia sebenarnya benda yang sama aja. Sebab Aisyah kata Nabi tak pernah lebih solat 11 rakaat. Bulan Ramadan pun 11, bulan lain pun 11. Makna apa? Yang Nabi solat malam di bulan Ramadan itu juga solat tarawih. Cuma istilah tarawih ni zaman Nabi tak disebut. Ada pendapat mengatakan solat tarawih, istilah solat tarawih hanya terkenal ketika zaman Umar Ibn Khattab. Kenapa? Sebab Umar dia solat ada kata 20 kan. Bila banyak tu, dia solat 4 rakaat, berehat sekejap. Kemudian solat lagi 4 rakaat, berehat sekejap lagi. Sampai beberapa kali rehat. Beberapa kali rehat itu dia panggil tarawih. Tarawih daripada rehat. Bersenang-senang. Ustaz, apa hak ibu bapa yang dilahirkan anak tapi dia buang anak tu? Anak dia sendiri ke anak yang tak sah taraf? Kalau anak sendiri, dia Allah sebut dalam surah apa ni? Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Ini ayat Allah kata wa izal mau'udatu su'ilat. Apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup, su'ilat akan ditanya di akhirat besok. Bi ayyi zambin qutilat. Dosa apakah yang menyebabkan mereka dibunuh hidup-hidup? Sebab orang musyrikin jahiliah dia bunuh anak sendiri ke anak zina? Anak sendiri. Dosa apa tu? Allah kata anak tu akan ditanya. Sepatut yang akan ditanya siapa? Mak bapak. Tapi di akhirat besok Allah tak akan tanya mak bapak tu, kenapa kamu bunuh anak? Allah akan tanya siapa? Anak perempuan tu. Kenapa? Sebab kalau tanya mak bapak, pasti dia akan menafikan. Bila tanya anak akan jawab apa? Saya tak ada dosa. Makna dosa tu daripada mak bapak. Jadi siapa yang melahirkan anak kemudian dia buang, dia akan bertanggungjawab di akhirat besok. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanggungjawab dia. Bila dah lahir, kena jaga, kena didik, sampailah anak tu insya-Allah menjadi anak yang beriman. Kalau tak, dia akan disoal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz ya. Ya. Mengenai sembahyang. Jika makmum yang masbuk, maknanya tertinggal beberapa rakaat. So maknanya selepas imam salam baru kita boleh teruskan untuk tambahan rakaat yang kurang tu kan? Ya. Soalan saya, kita boleh bergerak tu selepas imam bagi salam yang pertama atau kedua? Atau mana-mana satu? Ustaz faham tak? Ya, faham. Soalan dah habis ke? Yang itulah yang saya nak tanya. Okey. Dia pendapat paling kuat, salam yang wajib adalah salam yang pertama. Salam yang wajib adalah salam yang pertama. Maknanya, kalau lepas imam bagi salam pertama, kita dah boleh bangun. Tapi, yang terbaiknya ialah tunggu imam bagi kedua-dua salam. Biarlah solat tu walaupun sunat, tapi biarlah solat tu sempurna, barulah kita bangun. Lepas salam yang kedua. Wallahu'alam. Sama-sama. Ustaz nak tanya, ada tak dalil gaji perlu dibayar zakat? Tak ada dalil. Zaman Nabi tak ada pun yang bekerja, kemudian pendapatan bulanan dia keluarkan zakat. Zaman Abu Bakar pun tak ada, zaman Umar pun tak ada. Habis daripada mana dalil ni? Antara ulama yang keluar fatwa wajib keluar zakat pendapatan bulanan ialah Dr. Yusuf
Dan zakat pertanian tak boleh cukup setahun. Kan? Bila kita ada kebun, bila ada hasil je, bila dapat hasil tu, kena keluarkan zakat. Walaupun tak sampai setahun. Maka dia buat perbandingan. Begitu juga kita dapat hasil gaji kita setiap bulan. Bila dah dapat hasil, tolak yang semua tu, yang lebih tu kena keluarkan zakat. Sebab itulah ulama' berbeza pendapat tentang hukum zakat pendapatan. Ada kata wajib, ada kata tak wajib. Di Malaysia pun, saya terlupa dah, rasanya ada satu negeri yang tak wajibkan zakat pendapatan. Yang lain wajibkan. Mana kita berbeza. Ustaz, malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar lah, bermula pada waktu bila ya? Bermula bila masuk waktu maghrib malam yang ke-20. Malam ni lah. Sebab dia 10 akhir Ramadan kan. Lailatul Qadar berada di 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan bermula malam 21 ke malam 20? Malam 20. Kalau bermula malam 21 dah tak cukup 10 malam. Bermula malam ni. Start daripada maghrib ni sampai tak, sampai subuh besok. Siang hari tak ada dah. Malam Qadar malam je. Kemudian start pula malam besok maghrib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkenaan dengan Lailatul Qadar yang Ustaz cakap tadi tu, macam mana dia punya waktu dia? Sebab misalnya kita Malaysia kan waktu berbeza, time zone berbeza-beza setiap negara kan. Kalau contoh macam malam ni kita dah kira malam Lailatul Qadar. Tapi negara yang belum masuk waktu kita macam mana Ustaz? Tak. Allah sebut malam Al-Qadar. Maknanya malam lah. Malam di mana? Tempat kita. Bukan malam di tempat orang. Faham tak? Malam tu ialah bermula maghrib. Di mana? Tempat kita. Jangan kira malam di tempat orang. Kenapa kita confuse lah? Bila malam Al-Qadar je kita confuse. Tapi masa raya kita tak ikut tempat orang lain. Kita ikut tempat kita. Kan? Itu pelik cara kita berfikir. Jadi malam Al-Qadar ialah ikut waktu tempat kita. Jangan fikirlah, Ustaz macam mana? Di negara Arab malam siang. Jadi Lailatul Qadar turun. Takkan turun lagi kan? Itu bukan urusan kita. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa anti fajazakillahu khairan. Assalamualaikum. Ustaz, boleh tak zakat ataupun sedekah menyucikan harta? Tak, zakat dia bukan mensucikan harta. Dia zakat wajib keluar zakat yang mana ni? Duit yang memang suci lah. Kalau duit tu haram, boleh tak kita keluarkan zakat? Tak boleh. Ataupun duit syubhat, tak boleh. Yang wajib keluarkan zakat ialah duit yang betul-betul halal, bukan syubhat. Jadi tak betul kita kata nak sucikan harta yang syubhat, tak boleh. Dia zakat bukan nak sucikan harta, tapi nak sucikan hati pemilik harta tu. Supaya tidak kerikut, tidak sombong, supaya prihatin kepada orang miskin. Apa dia? Duit syubhat ke ataupun memang duit jelas haram? Kalau duit riba jelas haram, kan? Nak buat apa ni duit riba? Dia duit riba ni haram kepada pemilik dia. Tapi bila boleh tak duit riba kita nak sedekah pada orang Islam untuk apa-apalah, nak buat masjid ke, nak buat tandas ke, boleh tak? Pendapat paling kuat boleh. Sebab dia hanya haram kepada pemiliknya. Macam kita pergi kedai 7-Eleven kan, ada juara tak? Ada kan? Bila ada juara, duit tu ada tak hasil daripada arak tu? Okey, kita beli Pepsi. Ada orang sebelum kita beli arak kan? Bila kita beli Pepsi, kita bagi RM10, dia pulangkan baki hasil pada duit dia jual arak. Duit tu haram atau halal bagi kita? Halal. Kita bukan mencuri, kita bukan rasuah. Walaupun hasilnya daripada jualan, yang haramnya kepada siapa? Pemilik kedai itu. Pemilik kedai. Assalamualaikum Ustaz. Cukupkah kalau kita just maafkan orang yang kita ada perselisihan faham, bergaduh tanpa bagi tahu dia? Perlukah kita minta maaf juga secara berdepan dengan dia?
Tak, bila berlaku perselisihan faham, mana dua pihak lah. Bila berlaku dua pihak, dia kena selesaikan. Kena berdamai. Bila nak berdamai, kena dua pihak. Mana boleh berdamai sebelah pihak je? Saya berdamai seorang-seorang. Mana boleh? Kena berdepan dan kena beritahu secara terang-terang kepada pihak satu lagi. Baru dipanggil berdamai. Bagi empat yang telah meninggal, pernah berdosa dengan mereka, adakah solat kita tidak dikira sebagai orang yang beriman? Tak, itu dosa dengan mak bapak itu dosa lain. Solat kita dosa lain. Kalau kita solat dengan penuh ikhlas, kemudian ikut cara Nabi khusyuk, solat kita akan diterima oleh Allah. Yang dosa kita dengan mak bapak itu kira dosa lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antara zakat dibayar dengan beras dan atau dibayar dengan duit, mana yang lebih mendekati sunnah? Yang lebih mendekati sunnah ialah bayar dengan beras ataupun makanan. Dan itulah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i wajib bayar zakat fitrah dengan beras. Tapi orang kita dia ikut mazhab apa tu? Bayar dengan duit. Itu bukan mazhab Syafi'i. Kenapa dia ambil pendapat mazhab lain? Yalah, kalau ambil pendapat mazhab Syafi'i bayar dengan beras, apa akan berlaku di masjid menjelang raya? Jadi stor beras. Lepas tu yang kedua, masalah nak agihkan beras di rumah orang fakir miskin. Jadi akhirnya dia ambil pendapat lain sebab lebih memudahkan. Tapi kalau lebih menepati sunnah, ialah bagi dengan beras. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, cukup lah. Kita jumpa besok insya-Allah di waktu yang sama. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران